Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat salam sejahtera. Hari ini kita sambung kepada topik 2 iaitu pengurusan. Baik, sebagai makluman bagi topik pengurusan, kita akan belajar dengan melihat kepada 5 elemen yang utama, di mana 2.1 adalah pengenalan kepada pengurusan, 2.2 perancangan, 2.3 perorganisasian, 2.4 kepimpinan dan motivasi dan 2.5 adalah kawalan. Jadi apa yang kita akan sentuh pada hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan kepada pengurusan. Baik. Topik pengenalan kepada pengurusan, kita akan sentuh berkaitan dengan pengurusan dan juga organisasi. Sebenarnya kelas untuk makluman, sebelum bagi sesebuah organisasi kita perlu pandai untuk membuat pengurusan bagi memastikan sistem operasi perniagaan kita berjalan dengan baik ataupun berjalan dengan lancar. Jadi dalam sesebuah organisasi kita mesti tahu apa yang dikatakan dengan pengurusan dan juga organisasi. Pengurus ni dengan kata lain adalah pihak yang melaksanakan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi. Pihak ataupun kita kata individu yang melaksanakan aktiviti-aktiviti organisasi. Pengurusan pula macam mana pengurus itu menguruskan organisasi yang ada, di mana dia akan melihat dari segi proses merancang organisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi yang ada supaya matlamat organisasi boleh dicapai. Okey, kemudian apa yang oleh organisasi. Organisasi ni gabungan 2 ataupun lebih individu yang bekerja bersama-sama secara bersistematik untuk mencapai matlamat organisasi. Itu yang dimaksudkan. Baik, seterusnya kita masuk kepada fungsi pengurusan. Dalam fungsi pengurusan ni kita ada 4 elemen utama: merancang, mengorganisasi, memimpin dan juga mengawal. 4 elemen fungsi pengurusan kita ada 4, iaitu merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Dan setiap elemen ni akan dijelaskan dengan lebih detail lagi. Okey, untuk subtopik yang seterusnya. Cuma apa yang saya nak jelaskan di bawah fungsi-fungsi pengurusan, merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal ni secara umum saja. Secara detailnya nanti pelajar akan belajar pada subtopik yang akan datang. Baik, apa yang dimaksudkan dengan perancangan? Perancangan ni adalah kita kata macam mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai. Kemudian dia perlu membentuk strategi yang baik supaya tindakan yang paling sesuai boleh diambil untuk mencapai matlamat. Itu merancang. Okey, dan kalau nak detail lagi kategori perancangan, jenis-jenis perancangan, tempoh masa, tu nanti kita akan belajar pada subtopik yang seterusnya. Baik, apa yang dimaksudkan dengan pengorganisasian pula? Pengorganisasian ni macam mana pengurus itu menyusun, mengagih dan mensutur sumber-sumber organisasi yang ada. Okey, untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi tersebut boleh dicapai. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pemimpin ni macam mana seseorang pengurus itu boleh mempengaruhi pihak lain untuk melaksanakan aktiviti yang akan dilakukan. Di mana pengurus itu cuba untuk memberi motivasi, memimpin, melaksanakan segala tindakan yang melibatkan urusan dengan sumber manusia supaya dapat mencapai organisasi. Dan yang terakhir sekali adalah pengawalan. Apa yang dikatakan pengawalan ni adalah di mana pengurus memantau aktiviti-aktiviti semasa dengan di mana pengurus tersebut akan cuba membuat bandingan prestasi dan juga membuat tindakan pembetulan. Okey, supaya hasil akhir yang ingin dicapai itu dapat dicapai sebagaimana yang telah dirancang. Itu yang kita katakan fungsi pengurusan. Baik, yang seterusnya adalah kita nak masuk kepada peringkat pengurusan. Baik kelas, di dalam sesebuah organisasi kita ada 3 tahap peringkat pengurusan di mana pelajar kena tahu, kena imagine dalam sesebuah syarikat kita ada 3 tahap pengurusan. Kita ada pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan
bawahan. Jadi pada peringkat pengurusan ni saya tak akan jelaskan secara detail sebab secara detailnya kita akan belajar dalam tutorial. Jadi saya nak explain secara umum saja apa yang dimaksudkan dengan peringkat atasan, peringkat pertengahan dan juga peringkat bawahan. Baik, kelas boleh imagine. Dalam sesebuah organisasi mesti ada bos. Okey, bos tu adalah bertindak sebagai pengurus atasan. Jadi dia akan menetapkan matlamat, dia akan menetapkan hala tuju, dia akan menetapkan visi, dia akan menetapkan misi organisasi untuk jangka masa panjang. Okey, so kelas boleh imagine. Dalam organisasi, dia mesti ada pengurus atasan. So, apa fungsi pengurus atasan? Apa tanggungjawab pengurus atasan? Jadi, pengurus atasan ni sebenarnya bertindak untuk membuat perancangan, untuk membuat matlamat jangka masa panjang. Baik, pengurus pertengahan pula. Pengurus pertengahan ni siapa? Pengurus pertengahan ni adalah pihak yang cuba membuat perangkaan dan juga cuba membuat strategi supaya apa yang dimatlamatkan oleh pengurus atasan tersebut boleh dicapai. Okey, kemudian yang terakhir pengurus bawahan. Pengurus bawahan ni adalah pihak yang menjalankan operasi, yang cuba memastikan operasi harian organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, contohnya lah. Sebab awak dah tengok gambar rajah bentuk piramid ni, struktur organisasi, struktur organisasi pula, tahap pengurusan. Jadinya, awak boleh imagine, pengurus atasan sebab dia menetapkan matlamat, dia mesti bos. Jadi, contoh yang paling mudah adalah pengurus, kita kata, ataupun pengarah urusan. Pengarah urusan tu adalah contoh kepada pengurus peringkat atasan. Pengurus peringkat pertengahan ni sebab tadi saya dah bagi tahu dia mengatur strategi, merangka perancangan untuk capai matlamat organisasi. Dia adalah pengurus pemasaran ke, pengurus pengeluaran ke. Itu adalah contoh yang kita katakan sebagai pengurus peringkat pertengahan. Kemudian pengurus peringkat bawahan ni yang paling hampir dengan operasi yang menjalan aktiviti harian. Kita boleh bagi contoh, katakanlah kita kata penyelia jualan, penyelia pemasaran dan sebagainya. Itu yang kita tengok peringkat pengurusan. Okey kelas. Ini adalah secara detail secara jelas dan saya tidak akan explain sebab saya dah nyata dah tadi. Jadi saya cuma tunjuk kita kata slideshow saja kepada awak sebab you akan study, you akan faham dan jika tak faham nanti you boleh tanya dalam tutorial. Okey, pengurus pertengahan. Okey, and then last sekali adalah pengurus bawahan. Ni saya kata tadi penyelia. Okey, so ada contoh yang lain selain daripada tu macam penyelia tapak, ketua kerani dan sebagainya. Jadi pengurus bawahan ni paling hampir dengan pekerja. Baik. Kemudian kita akan pergi kepada elemen yang seterusnya, peranan dan juga kemahiran pengurusan. Baik kelas, bagi seorang pengurus, dia akan ada peranan dan dia akan ada kemahiran. Kita dah belajar kan tahap pengurus. So tahap pengurus kita ada 3. Bagi setiap tahap pengurus tu dia ada peranan dia, dia ada kemahiran dia. Yang mana peranan dan kemahiran itu perlu ada pada setiap pengurus. Kenapa? Dia cuba nak pastikan supaya apa yang dirancang, apa yang dimatlamatkan oleh organisasi tersebut boleh dicapai. Okey. Apa maksud peranan? Peranan ni macam tindakan ataupun tingkah laku yang dijangka dan juga dipamerkan oleh seorang pengurus bagi sesebuah organisasi. Okey. Ini adalah yang kita katakan sebagai peranan utama yang diberikan oleh Henry Misbert di mana dia ada 10 peranan pengurus. Okey. Baik kelas. Bagi seorang individu, dia mesti ada 10 peranan. Bukannya 10 peranan tu pada 10 orang. Bukan Pada seorang pekerja ataupun bagi seorang pengurus, dia mesti ada 10 peranan. Okey, mengikut situasi yang dia status dia dalam situasi tersebut. Baik, secara umumnya, secara asas dia ada 3 peranan utama. Yang pertama, penjalin hubungan perorangan.
ada lagi 3 anak. Yang kedua, pembuatan keputusan, ada 4 anak dia. Kemudian yang ketiga, pemberi maklumat, ada 3. Okey, yang ni saya juga tak akan jelaskan secara terperinci sebab kita akan belajar, awak akan berstudy, awak kena faham, dan jika tak faham dalam tutorial kita akan bincangkan bagaimana kita nak katakan contoh peranan pengurus sebagai pembuat keputusan. Macam mana pengurus ni dalam segi membuat keputusan, dari aspek apa peranan yang dimainkan oleh pengurus berkenaan dari aspek membuat keputusan. Okey kelas. So, yang pertama penjalin hubungan perorangan. Penjalin hubungan perorangan ni ada 3. 1 sebagai tunggak, 2 sebagai pemimpin, yang ketiga sebagai penghubung ataupun sebagai lesen. Yang kedua, pembuatan keputusan. Dari aspek pembuatan keputusan, pengurus tu dia kena bertindak sebagai usahawan, bertindak sebagai menangani gangguan, bertindak sebagai apa? Pengagihan sumber, kemudian bertindak sebagai perunding. So, di bawah pembuatan keputusan tu ada 4. Tadi penjalin hubungan perorangan tu ada 3. Okey, kemudian yang terakhir adalah pemberi maklumat. Dalam pemberi maklumat juga ada 3. Sebagai pemantau, sebagai penyebar dan juga sebagai juru cakap. So, total dia ada 10. Okey. 10. Baik, dari segi penjalin hubungan perorangan. Okey, kita nak tengok apa? Okey, dari segi penjalin hubungan perorangan ni, tunggak. Tunggak ni maksudnya dia menjalankan kita kata tugas yang berbentuk simbolik ataupun upacara. Maksudnya individu dalam syarikat tu macam kita kata bos besar kita lah, big boss ataupun pengarah urusan menghadiri majlis-majlis yang tertentu. Okey, contohnya lah, katakanlah sebelum ni lah sambutan hari raya. Contohnya Aidilfitri yang dibuat di peringkat kita kata negeri Kelantan, jemputlah pengarah KMKT. So pengarah KMKT pun pergilah ke majlis tersebut. Itu yang kita katakan sebagai tunggak. Maksudnya dia menjalankan, dia mewakilkan diri dia untuk menghadiri majlis-majlis tersebut ataupun menghadiri kita kata aktiviti-aktiviti yang lain macam anugerah-anugerah, okey, ataupun kita kata melibatkan perjanjian yang dibuat oleh syarikat kita dengan syarikat lain. So wakil daripada syarikat kita tu kita katakan sebagai mewakili tugas berbentuk simbolik. Kemudian sebagai pemimpin, macam biasalah, bila sebagai pemimpin, maksudnya pengurus kita ni, ia juga bertindak sebagai pemimpin sebab dia kena memberi motivasi kepada pekerja dalam melaksanakan tugas yang diberi. Maksudnya macam tu. So, dia sebagai leader. So, dia bertindak sebagai kemudian sebagai pegawai penghubung, maksudnya pengurus kita ni dia tak boleh duduk diam dalam syarikat. Dia perlu ada hubungan ataupun jaringan ataupun kita kata networking lah dengan pihak luar. Jadi macam mana dia nak sampaikan maklumat tu, sama ada dia mempunyai hubungan jaringan tu melalui email, melalui panggilan telefon ataupun melalui kita kata mesyuarat dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua sebagai pembuatan keputusan. Yang ni penting. Jadi sebagai seorang pengurus, dia kena cekap dari aspek untuk membuat keputusan. Okey, keputusan dari aspek apa? Sebagai usahawan. Kalau dia sebagai seorang usahawan, macam mana dia nak buat keputusan dengan cekap? Supaya syarikat dia ni terus mendapat kita kata keuntungan dalam menjalankan operasi perniagaan. Maksudnya pengurus ni dia kena cekap untuk mewujudkan ataupun mencari peluang-peluang keuntungan kepada syarikat untuk masa akan
datang. Tu maksud dia. Dia kena ada inovasi baru. Okey, katakanlah sebagai seorang usahawan macam sekarang ni berkaitan dengan kita masih lagi ada wabak COVID-19 kan. Jadi, sebagai seorang pengurus dalam sesebuah syarikat tu, dia kena peka dengan keadaan sekeliling, macam mana dia nak buat keputusan dari aspek usahawan tu supaya syarikat dia terus beroperasi. Baik, yang kedua untuk menangani gangguan. Maksudnya menangani gangguan ni sebarang masalah yang dihadapi oleh syarikat perlu diselesaikan dengan segera supaya dia tidak boleh menjejaskan aktiviti-aktiviti perniagaan. Okey, contohnya lah, katakanlah syarikat kita ni menghadapi masalah tenaga kerja yang tak cukup. Jadinya, sebagai seorang pengurus dari aspek menangani gangguan, kenalah menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari pekerja-pekerja baru ataupun membuka peluang pekerjaan kepada pihak luar supaya tenaga pekerja mencukupi bagi syarikat kita. Okey, selain daripada menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, kita disebabkan oleh punca dia di dalam organisasi ataupun disebabkan oleh luar organisasi. Baik, yang seterusnya pengagihan sumber. Pengagihan sumber ni macam mana? Maksudnya pelajar kena faham sebagai seorang pengurus macam mana sumber-sumber organisasi yang ada, terutamanya tenaga kerja, diagihkan mengikut keperluan dan juga kepakaran bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Okey. Kemudian yang seterusnya sebagai perunding. So, sebagai perunding ni adalah mewakili organisasi lah dalam perundingan yang melibatkan bidang kuasa lah. Maksudnya, kita cuba membuat rundingan dengan pihak luar, okay, supaya aktiviti perniagaan kita berjalan dengan baik. So, yang terakhir adalah pemberi maklumat. So, sebagai pemberi maklumat adalah yang pertama sebagai pemantau. Jadi, sebagai pemantau ni, kita kena mencari, kita kena menerima maklumat yang kita kata yang boleh memberi bantuan kepada ataupun boleh membantu kepada operasi perniagaan kita. Dengan kata lain, kita boleh mendapat ilmu pengetahuan macam mana kita nak monitor, kita nak memantau aktiviti-aktiviti perniagaan kita, okey, supaya sebarang masalah yang timbul dapat diatasi. Sebagaimana kalau kelas tengok contoh kat sini macam mana gejala pendabit COVID-19 ni yang berlaku sekarang ini yang boleh mempengaruhi kepada aktiviti-aktiviti perniagaan. Kelas pun sedia maklum kan, banyak sangat yang kita katakan sebagai kesan akibat daripada gejala COVID-19 ni memberi impak yang tinggi yang memberi kesan yang mendalam kepada syarikat-syarikat perniagaan. Okey, yang seterusnya sebagai penyebar maklumat, maksudnya kita sebagai pengurus dari aspek menyebarkan maklumat, kita kena menyampaikan maklumat sama ada maklumat yang diperolehi itu daripada dalam ataupun luar organisasi kepada organisasi kita, supaya kita kata maklumat-maklumat yang positif kita boleh jadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan operasi perniagaan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai juru cakap. Yang seterusnya adalah dari aspek kepentingan, dari aspek kemahiran. Pengurus tadi saya dah discuss, saya dah bincang secara ringkas berkaitan dengan peranan pengurus. Ya, ada 10 kelas. So, peranan pengurus kita ada 10. Di mana 3 asas tu kita pecahkan kepada anak-anak dia tadi. Okey. Kemudian yang ni adalah kemahiran pengurusan. Baik, di bawah kemahiran pengurusan ni kita tengok kenapa kemahiran tu diperlukan dalam organisasi. Tujuan dia adalah supaya kita boleh buat keputusan yang terbaik dan juga untuk mewujudkan penyelarasan organisasi. Kemudian yang ketiga, boleh bertindak dengan cepat apabila kita ada kemahiran, dan juga dengan kemahiran yang kita ada, kita boleh membuat pengurusan hubungan dengan pekerja dan juga membangunkan sumber manusia. Okey, kemudian yang last sekali
membolehkan pengurus mengenal pasti dan mengambil peluang yang wujud sama ada daripada dalam dan juga luar organisasi. Di mana dengan kemahiran yang kita ada, kita boleh mengenal pasti dan mengambil peluang yang wujud dalam organisasi sama ada di dalam ataupun di luar organisasi untuk meningkatkan lagi prestasi organisasi. Baik kelas. Kemahiran pengurus. Seorang pengurus mesti ada kemahiran. Okey, dan pada setiap pengurus dia mesti ada ketiga-tiga kemahiran. Cuma tahap dia saja. Okey, maksudnya tahap kat sini, contohnya lah kalau pengurus atasan ni, dia kena kemahiran apa yang paling banyak? Tu maksud dia. So di bawah kemahiran pengurus kelas, maksudnya kita ada 3. Kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan dan juga kemahiran teknikal. Okey. Kemahiran konseptual. Saya nak explain secara umum pada awak sebab awak boleh tengok slide sebenarnya. Okey, kemahiran konseptual tu apa yang dimaksudkan dengan kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan, kemahiran teknik. Okey, kemudian ini hubung kait. Cuma yang saya nak explain dekat awak kemahiran pengurus tadi. Okey, kemahiran pengurus, okey, kita ada 3. Okey, kemahiran dari aspek konseptual, kemahiran kemanusiaan dan juga kemahiran teknikal. Baik, kita kata konseptual. Kemahiran konseptual ni adalah kemahiran seseorang pengurus tu untuk melihat organisasi secara menyeluruh dan menghubung kait di antara jabatan-jabatan yang terdapat di dalam organisasi. Jadinya kemahiran konseptual tu bila kita kata kemahiran ataupun kemampuan yang ada pada seorang pengurus tu untuk melihat organisasi secara menyeluruh, sudah semestinya paling banyak perlu berada di pengurus peringkat atasan. Sebab kita kena faham macam mana apa yang dimaksudkan dengan pengurus atasan tadi. Bertanggungjawab untuk apa? Untuk menetapkan matlamat, untuk menetapkan hala tuju, untuk menetapkan visi tadi kan. Okey, so kemahiran konseptual ni adalah kemahiran kita kata paling penting berada di peringkat pengurus atasan. Okey, di mana kita nak melihat kemampuan dia untuk melihat organisasi secara menyeluruh untuk mencapai matlamat organisasi. Baik, kemudian yang kedua adalah kemahiran kemanusiaan. Kemahiran kemanusiaan ni bukan tak penting, penting sebab kemahiran kemanusiaan ni diperlukan kerana ianya berada di tengah-tengah di mana kita kata melibatkan pengurus peringkat pertengahan di mana mereka bertindak sebagai penghubung ataupun kita kata komunikasi di peringkat atasan dan juga di peringkat bawahan. Jadi memerlukan kepada kemahiran kemanusiaan yang tinggi. Maksudnya pengurus peringkat atasan, pengurus peringkat pertengahan, pengurus peringkat bawahan memang memerlukan kepada kemahiran kemanusiaan. Sebab apa? Sebab dia nak menyampaikan maklumat kepada pihak-pihak bawahannya. Macam contohnya lah, pengurus atasan dia perlu kemahiran kemanusiaan sebab dia nak berkomunikasi dengan baik dengan pengurus peringkat pertengahan. Dan pengurus peringkat pertengahan juga memerlukan juga kemahiran kemanusiaan sebab dia nak sampaikan pula maklumat tersebut kepada pengurus peringkat bawahan. Tu maksud dia. Okey. Kemudian yang terakhir adalah kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal ni apa? Kemahiran teknikal ni adalah proses di mana kemahiran ini yang ada pada seorang pengurus untuk dia mengendalikan organisasi. Di mana dia kena ada kepakaran dari segi prosedur, dari segi teknikal, kita kata dari segi penyampaian maklumat ataupun dari segi teknik yang hendak dilakukan. Maksudnya dengan kata lain, macam mana seseorang pengurus yang ada kepakaran ni dia mengaplikasikan kebolehan yang dia ada, kaedah dia, prosedur dia, teknik dia untuk digunakan supaya aktiviti-aktiviti harian boleh dicapai dengan baik.
Tu yang kita faham dari aspek teknikal. Okey, baik kelas. So sekarang ni pada seorang pengurus, saya ulang balik secara ringkas, pada seorang pengurus dia mesti ada 3 tahap kemahiran. Dia kena ada kemahiran konseptual, dia kena ada kemahiran kemanusiaan, dia kena ada kemahiran teknikal. Cuma pemberat dia sahaja yang berbeza mengikut tahap pengurusan berkenaan. Jadi awak balik study, faham supaya awak mampu beza di antara tahap-tahap pengurusan dengan kemahiran yang ada. Begitu juga dengan peranan pengurus. Peranan pengurus dia ada 10 yang diperkenalkan oleh Henry Mintzberg tadi. Maksudnya kita kena faham bagi seorang pengurus dia mesti ada 10 peranan. Okey, di bawah 3 elemen utama. Penjalin hubungan perorangan mesti ada 3. Pembuatan keputusan ada 4. Pemberi maklumat ada 3. So total dia ada 10. Okey kelas? Baik. Yang terakhir adalah rajah hubung kait antara kemahiran pengurusan dan juga peringkat pengurusan. So kelas, dari segi rajah ni saya rasa awak boleh faham di mana awak compare dengan ayat slide yang sebelumnya. Maksudnya kalau gambar rajah ni bila awak tengok awak boleh explain Maksudnya pengurus atasan, kalau kita tengok pada gambar rajah ni kemahiran konseptual tu tinggi, banyak. Sebab itulah dalam huraian slide yang sebelumnya dia kata sangat penting. Konsep tu awak kena faham. Kemahiran kemanusiaan, kalau awak tengok bagi pengurus atasan, pengurus pertengahan, pengurus bawahan, semua sama. Okey, dan kemahiran teknikal ni pengurus atasan dia sikit je. Pengurus pertengahan banyak sikit, pengurus bawahan banyak. Kenapa banyak? Sebab pengurus bawahan ni adalah pengurus yang menjalankan operasi aktiviti harian syarikat. Dan dia paling hampir dengan pekerja. Kalau pekerja tak tahu nak buat, kita kata, ataupun nak mengendalikan mesin, pengurus bawahanlah akan memberi tunjuk ajar. Sebab itulah kemahiran teknikal ni, macam mana seseorang pengurus itu dapat mengaplikasikan kepakaran, kemahiran yang dia ada. Okey? So, kelas yang terakhir adalah soalan berkaitan dengan subtopik yang kita belajar tadi. Okey, jadi saya harap kelas dapat menjawab soalan ni dengan segera, di mana soalannya adalah secara ringkas supaya apa yang kita pelajari tadi awak dapat memahaminya, kita kata dengan baik. Baik kelas, so saya akan ulang balik secara ringkas di bawah topik pengurusan, aspek pengenalan pengurusan. Pengurusan ni macam mana kita nak menguruskan satu-satu syarikat, satu-satu company, untuk memastikan syarikat kita berjalan dengan lancar. So kita ada pengenalan kepada pengurusan. Bila kita dah kenal, kita kena rancang macam mana kita nak menjalankan operasi perniagaan. Kemudian kita kena organize syarikat kita, di mana kita kena agih sumber. Kemudian subtopik yang seterusnya, kepimpinan dan motivasi, di mana kita nak memastikan matlamat organisasi itu tercapai, kita kena bagi motivasi. And then last sekali kita kena buat kawalan. Okey, itu subtopik pengurusan. Cuma di bawah pengenalan kepada pengurusan yang kita belajar hari ini, awak kena tahu fungsi pengurusan, awak kena tahu peranan pengurus, awak kena tahu kemahiran pengurus. So ada 3 elemen lah selain daripada takrifan apa yang dimasukkan dengan pengurusan, apa yang dimasukkan dengan organisasi. Jadi awak kena tahu apa dia punya fungsi pengurusan, ada 4. Okey, peranan pengurus ada 10, kemudian kemahiran pengurus ada 3. Jadi daripada situ awak boleh buat kesimpulan apa yang awak dah belajar untuk hari ini. Okey kelas, so kita akan stop setakat ni dengan saya tinggalkan soalan ni kepada awak. Dan untuk sesi PDP yang seterusnya adalah berkaitan dengan perancangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.